Pada 19 hari bulan Mei, Jabatan Perkhidmatan di Negeri Sembilan telah melupuskan 7 lotong dewasa jenis cekung atau lebih dikenali sebagai dusky leaf monkey dengan kaedah culling. Jabatan Perkhidmatan berkata mereka mengambil tindakan tersebut selepas menerima beberapa laporan oleh masyarakat tempatan di tempat kejadian. Ramai di kalangan orang tidak berpuas hati dengan kaedah pegawai perkhidmatan menyelesaikan masalah ini dengan kejam sekali. Ni kesan darah dia. Ni darah-darah dia. Tapi yang tak ada komplain. Ya Allah, mak tengok mak dekat tiang dia, darah dia macam mana. Dia nak naik, ada macam Allah Akbar. Setelah penularan isu ini di sosial media, Jabatan Perkhidmatan mengeluarkan kenyataan media yang menimbulkan banyak persoalan mengenai integriti jabatan ini. Nombor 1. Menurut Jabatan Perkhidmatan, anggaran sebanyak 4 kumpulan lotong cekung yang berjumlah di antara 140 hingga 160 ekor di kawasan Batu 2 hingga 11 Port Dickson bermaksud secara puratanya ada lebih kurang 30 hingga 35 dalam satu kumpulan lotong cekung. Pernyataan ini tidak konsisten dengan kajian saintifik yang ada sebab dalam kajian yang diperolehi oleh para penyelidik yang mengkaji spesies ini, selalunya terdapat hanya 13 hingga 18 ekor dalam satu kumpulan. Tak pernah ada laporan penyelidikan yang menyatakan ada 30 lebih dalam satu kumpulan. Jadi, saya rasa pemerhatian Jabatan Perkhidmatan adalah salah. Nombor 2. Jabatan Perkhidmatan berkata telah menerima 8 aduan dan ada 3 insiden kecederaan sejak awal tahun ini. So, apakah konklusi laporan siasatan terhadap aduan tersebut? Paling penting, apakah punca pertembungan antara manusia dan hidupan liar ini? Dalam kenyataan media perkhidmatan, mereka menyimpulkan bahawa lotong cekung itu sudah menjadi ganas. Jadi, terpaksa lupuskan. Itu je siasatan anda. Saya hanya mampu membuat siasatan digital melalui internet dan dah boleh agak dah mengapa ini terjadi. Tu dia. Nampak tak persekeliling kawasan ini? Kesan-kesan pembalakan, potong bukit, penembangan pokok, pembukaan ladang. No wonder lah hidupan liar ini masuk kawasan perumahan orang. Dah tak ada tempat nak pergi dah. Mana lagi hang nak halau monyet ini pergi? Ke laut? Mungkin pihak perkhidmatan tak payah pun nak hukum lotong cekung yang tidak bersalah ni. Hukum je orang-orang yang memusnahkan kawasan hutan kat situ. Selesai masalah. Nombor 3. Jabatan Perkhidmatan menyatakan operasi tangkap pindah tak berjaya. Itu sudah tentu. Mereka ni spesies haiwan pemalu. Para penyelidik yang mengkaji dusky leaf monkey ini semua tulis dalam research paper mereka bahawa spesies ini susah nak kaji sebab sikap pemalu mereka dan kecenderungan ia untuk bersurai dengan cepat. Nak kaji pun susah, ni nak tangkap pula. Lagi rumit. Itu sebab ramai illegal wildlife trade ini apabila nak tangkap anak lotong cekung yang oren tu, mereka tak guna perangkap. Mereka tembak semua family lotong cekung dewasa untuk memperolehi anak mereka. Kejam. Dan kegagalan untuk memerangkap dusky leaf monkey ini juga membuktikan sekali lagi bahawa spesies haiwan ini tak mungkin mengganas dan mencederakan orang sebab sikapnya yang pemalu. Nombor 4. Jabatan Perkhidmatan menyatakan bahawa culling ini adalah kaedah yang terbaik. Jabatan Perkhidmatan mempunyai peluang yang baik untuk mendidik masyarakat tempatan di situ mengenai isu konflik antara hidupan liar dan manusia, human and wildlife conflict, yang semakin menjadi-jadi di Malaysia. Contohnya di Penang, grup ini, Langor Project Penang, sentiasa berkomunikasi dengan masyarakat akar umbi apabila ada masalah lotong cekung je. Mereka akan berinteraksi dengan komuniti dan memberi kesedaran kepada mereka mengapa lotong cekung datang ke kawasan manusia, apa yang mereka boleh dan tidak boleh buat. Cara ini barulah betul. Ini pula peranan Jabatan Perkhidmatan macam Perkhidmatan Kawalan Perosak, Pest Control. Malaysia ni adalah antara negara yang terkaya dengan biodiversity dunia berdasarkan Indeks Biodiversity Kebangsaan. Itu sebab kita kena belajar macam mana nak wujud bersama dengan hidupan liar.
bukan dengan cara menghapuskan mereka apabila adanya konflik.